dan juga Baghdad. Jadi kita kena tahu serba sedikit tentang Empire of Islam. Nanti kita akan cerita siapakah sahabat-sahabat yang sempat bersama dengan zaman Khilafah Muawiyah, zaman Khilafah Abbasiyah dan sebagainya. Baik, kemudian kalau kita tengok sejarah, nanti kita akan lalu satu masjid tau. Nama masjid tu Masjid Adas. Masjid Adas, sebelum tu kita akan lihat Masjid Sukuk. Masjid Sukuk ni bukan Sukuk bond, bukan ekonomi tu, bukan. Nama Masjid Sukuk. Tapi dalam bahasa Melayu ni panggil Masjid Siku. Ada orang panggil Masjid Siku. Ada yang lebih orang panggil Masjid Suku pun ada Masjid Siku pun ada. Baik. Dalam bahasa Arab kita ada panggil Masjid Kub. Jadi masjid ini betul-betul berada di pinggir jalan utama lah. Kalau kita tengok, dia betul-betul kat tepi pinggir jalan utama. Masjid ini sejarah dia adalah tahun berduka cita. Tahun berduka cita baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana orang selalu memberi pertolongan, perlindungan kepada Nabi, iaitu isteri kesayangan Nabi Sayyidatina Khadijah. Kemudian perginya pula pakcik Nabi iaitu Abi Thalib. Kemudian dengan ketiadaan Abi Thalib, bertambahlah kekejaman Quraisy yang meningkatkan lagi kebencian mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan asalkan kaum Quraisy di Mekah, baginda dan juga Zaid bin Harithah mengambil keputusan untuk mendapat perlindungan dan berdakwah di Taif. Tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif pertama berdakwah, dan kedua minta perlindungan. Minta perlindungan bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam nak minta himayah. Himayah ni maksudnya tolonglah lindungi aku. Aku ni Rasulullah. Sebab tu bila mana macam saya sebut awal-awal tadi, sehinggalah bila mana Nabi nak minta perlindungan, apa yang berlaku? Orang-orang Taif ketika itu meludahi Nabi sehingga menyatakan bahawa muka ni nak jadi Rasulullah. Muka betapalah ketika itu mereka melekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Masjid Adas. Masjid Adas ni di satu, kalau sejarahnya dulu, Masjid Adas ni adalah ambil nama daripada seorang pemuda belah kiri kita. Okey. Sini ni di depan ni. Yang agak rare sikit masjid ni. Ni Masjid Adas. Okey. Jadi apa cerita kat Masjid Adas ni? Okey, baik. Ketika mana Nabi SAW dah dipenuhi dengan luka darah, dengan ditemani oleh Zaid bin Harithah, waktu tu Nabi SAW duduk di satu kebun, di mana kebun ini adalah pemiliknya adalah orang kaya dan juga hamba yang bekerjanya bernama Adas. Anak muda, kecil lagi. Dia lah yang tukang petik anggur, tukang petik tamar ketika itu. Dia jugalah yang tukang perah dan sebagainya. Sehinggalah waktu itu dia terlihat tukang kebun ataupun owner kebun tu melihat Nabi SAW. Dia tak tahu tu Nabi. Waktu tu Nabi SAW terlantar. Nak Nabi SAW menyandarkan badannya. Ni sini. Okey, di belah kanan saya ni. Ini namanya Masjid Kub. Kita cerita yang dimasuk ni. Nampak ni. Ini namanya Masjid Kub. Tempat-tempat ni dinamakan masjid ni sebab apa? Nanti kita cerita. Ada yang dinamakan sebagai pos pengawal, ada yang dinamakan sebagai masjid sebab ada kesan Nabi solat di sana dan sebagainya. Baik Okey. Jadi waktu Nabi SAW sandarkan badan Nabi ketika itu, tokek ataupun bos kebun tu cakap, wahai Adas, cuba kau tengok apa diorang berdua tu, nampak tu macam kepenatan, nampak muka macam keletihan, lepas tu berdarah-darah tu, kenapa tu? Lalu apa berlaku? Ketika itulah Adas pergi ke Nabi SAW dengan memberikan anggur. Waktu tu memberikan anggur dan juga buah-buahan supaya Nabi SAW bertenaga. Lalu tanya, daripada mana kau ni? Betul, Nabi berjawab, aku daripada Mekah, aku datang sini nak berdakwah. Kemudian bila mana Nabi SAW makan anggur tu dengan satu lafaz, Nabi SAW sebut Bismillahirrahmanirrahim. Terkejut si Adas.
Ada kata aku tak pernah dengar lam asma' min sabaq hadhihi kalimah. Aku tak pernah dengar pun satu kalimah yang kau bacakan ini. Apa kalimah tu, cuba kau ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun tanya, kau ni daripada mana? Wahai adat, wahai budak, kau ni daripada mana? Kemudian dia jawab, aku daripada Iraq. Kemudian Nabi SAW nyatakan bahawa aku ada saudara di sana. Dia tanya, siapa saudara kamu? Lalu Nabi SAW sebut, saudara aku di sana iaitu Yunus bin Matta. Yunus bin Matta ni tuan-tuan adalah Nabi Yunus alaihi salam. Waktu tu baru lagi tahu bahawa Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah dan berkawan dengan Yunus bin Matta. Orang Iraq kenal. Orang Iraq sangat kenal dengan Nabi Yunus alaihi salam walaupun jauh beza ketika itu. Macam kita lah, kita masih lagi kenal hang tua. Kita contoh kalau ada orang turun dia kata akulah kawan hang tua. Kita masih kenal walaupun kita tak ada jumpa, walaupun tak sempat jumpa. Tapi kita kenal sebab nama dan juga jasa dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam di Iraq ketika itu, sehinggalah Nabi SAW declare akulah saudara kepada Yunus bin Matta. Jadi ketika itulah ada orang Taif yang pertama memeluk agama Islam dengan mendengar kalimah yang pertama iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah hebat ketika itu kalimah tauhid, kalimah Bismillahirrahmanirrahim, sehinggalah ada pemuda yang masuk Islam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dalam medan dakwah ni Rasulullah SAW ni kadang-kadang jalan yang Nabi lalui ni jalannya sukar, tetapi bila mana keputusan ataupun sesuatu yang berlaku untuk pengislaman itu adalah sesuatu yang tidak dijangka, yang telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita tengok dakwah Nabi di Mekah dan juga di Madinah. Dakwah Nabi tak pergi pun dekat Yathrib, Nabi tak pergi dekat Madinah ketika itu. Tapi bagaimana umat Islam di Madinah, di Yathrib ketika itu lebih awal, lebih ramai memeluk agama Islam, lebih ramai beriman, menyatakan sokongan kepada Nabi SAW, berbanding dengan pakciknya yang tahu kebenaran Nabi SAW, berbanding dengan orang-orang Mekah yang tahu dengan akhlak Nabi SAW, berbanding dengan orang-orang yang berada sekitar Kaabah yang tahu betapa solehnya Nabi SAW, betapa jujurnya Nabi SAW. Tetapi hidayah itu milik Allah, maka Allah mulakan Islam itu bermulanya di Yathrib ataupun di Madinah, sehinggalah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Baik, insyaAllah aja tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, banyak sebenarnya fadilat Kota Taif ni. Dan tempat ni lah tempat yang menjadi tahun duka cita Nabi SAW. Saya sambung kepada kisah Masjid Qub tadi. Zaid, Nabi bersama dengan Zaid bin Harithah mengambil keputusan untuk mendapat perlindungan dan berdakwah ke Taif.